Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini kita akan sambung perbincangan fiqhul qulub, penawar untuk penyakit hati berdasarkan kepada perspektif Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Perbincangan pada malam ni masih lagi berkait dengan beberapa contoh, sekitar 20 yang dikatakan penyakit hati. Jadi pada malam ni kita akan sambung penyakit yang ke-8 itu, ataupun H tu, muka surat 65. Muka surat 65, berhujjah tentang qadar dengan cara yang salah. Ini satu isu yang berlaku dalam masyarakat. Kadang-kadang kelemahan diri itu dia tidak mengakui itu adalah kelemahan diri dia. Banyak juga dia kata Allah sudah takdir ke kita nak buat macam mana. Ramai juga yang bercakap begitu. Jadi berhujah dengan menggunakan takdir dengan cara yang tidak betul. Padahal boleh kita bercakap gitu, tapi biar betul. Nak buat macam mana? Kita usaha dah tapi dah takdir. Mana usaha dah? Sudah ada usaha, tak apa begitu. Itu secara ringkasnya begitulah. Baik. Dia tulis Kuk Rumi itu, dia jadi lagu tu qadha tu sebenarnya. Dia begini, ulama berselisih pendapat berkenaan dengan maksud qadha dan takdir. Ada setengah ulama mengatakan sebelum berlaku itu dipanggil qadha, bila berlaku itu dipanggil takdir. Tapi ada setengah ulama kata tidak, dia kata takdir dulu. Takdir kita ni mati bila sudah ada dah, itu takdir. Bila berlaku itu qadha, dah tu dipakai tempat kita. Qadha ni dia pelaksanaan takdir itu. Misalnya kita ni Allah takdir dah mati bila mati tu, pada waktu itu dalam keadaan berlakulah qadha Allah, itu dipakai tempat kita. Tapi dalam kitab disebutlah setengah ulama dia kata dah, bila berlaku berlakulah takdir. Sebelum berlaku itu qadha. Itu dia khilaf. Tak caralah hak manusia pun. Ya pastinya perkara tu berlaku. Tu khilaf. Cuma ana sebut tu ayatnya khilaf berlaku. Tapi tempat kita dia pakai kan? Sebab kalau dalam masyarakat ni dia pakai takdir. Kalau dalam masyarakat ni takdir. Takdir tu ada gini. Maknanya sebelum berlaku tu qadha lah. Tu. Tetapi dalam resmi, kalau dalam kitab dia guna pakai tempat kita, anda tahulah, dan ana pun ketika di interview untuk dapat tauliah pun memang pihak majlis lah, dia kata penggunaan di sini dalam yang diterima pakai oleh mic ni maknanya takdir tu. Kemudian bila berlaku itu qadha. Dah tu dia sesuai juga dengan bahasa, sebab qadha ni maknanya pelaksanaan tu, keputusan tu bila berlaku tu. Takdir ni maknanya andaian sebelum berlaku lagi. Dia pakai tu. Tak apalah hukum mana pun dalam istilah apa yang berlaku, apa yang akan berlaku, dia ada dua istilah. Dia panggil qadha dan takdir. Sebab kalau dalam hadis ada kadang-kadang sebut juga qadha, kadang-kadang tak sebut. Misalnya dalam hadis bunyal islamu al khams lah, kemudian ada disebut hak tataruku
Al-iman bil qadri khairi wa syarri. Tak sebut qada. Hadis Jibril itulah. Beriman kepada ketentuan Allah, sama ada hak baik ataupun hak buruk. Tak sebut qada situ. Sebab tu jadi khilaf tu. Sebab tu setengah ulama kata boleh pakai belaka kedua-dua tu. Jadi qada ialah segala pelaksanaan yang ditentukan oleh Allah tentang segala perkara yang berlaku di alam maya ini semenjak azali lagi. Manakala qadar pula adalah segala perkara yang ditentukan Allah semenjak daripada azali lagi. Jadi qada ialah segala pelaksanaan. Sini anda sebut sanilah. Bila berlaku dia panggil qada. Sebelum berlaku tu sudah ada dah pada azali tu lagi. Tu takdir. Tu qadar lah. Jadi qada, jadi kena faham lah. Kitab dalam kitab ni maknanya qadar dulu. Qadar tu dulu baru qada. Tu dalam kitab ni pakai kan. Anda sebut tu bukan apa, takut tengok dalam internet kan dia pakai lagu lain, gua nak pula ni. Kena faham tu khilaf ulama. Jadi qada ialah segala pelaksanaan apa yang telah ditentukan oleh Allah tentang segala perkara yang berlaku di alam maya ini. Jadi hak Allah tentu tu dari segi azali lagi ada dah. Bila berlaku maknanya pelaksanaan qadar Allah yang sudah ada sejak azali lagi tu dia panggil qada. Manakala qadar pula adalah segala perkara yang ditentukan Allah semenjak daripada azali lagi. Ni Al-Ashqar, Sulaiman Al-Ashqar, ni Profesor Dr. Sulaiman Al-Ashqar. Jadi makna qadar ni sesuatu yang Allah tentukan sejak azali lagi. Jadi bila berlaku yang Allah tentukan sejak azali lagi tu dia panggil qada. Seperti kita ni lah, kita tak ingat cerita anda sebut ni, banyak cerita dah. Sikit ni Malaysia Nisa anda sebut cerita ni. Kan ada cerita anda sebut sebelum ni kan? Ni pelajar ni best student lah di sekolah mahal. Lepas tu dia masuk IAE, dia ambil. Kalau dia dengar pun suka, dia pun suka dengar. Bukan tak oleh ni. Dia ni comel lah, putih lah. Nikah orang Nigeria. Siapa keluarga dia kata sepuluh tak cicak, hitam putih. Kemudian dia putih 10. Baik, siapa dia suka tu? Katanya malah nak nikah, mau dia tanya lagi boleh lagi kalau nak ubah takdir. Kalau nak ubah boleh lagi dia taksir. Keputusan muktamar. Nikah. Molek-molek ada tak cerah pakai ini. Bahagia. Jadi makna pada azali tu kira-kiranya ada dah ketentuan Tuhan. Tapi tak ada siapa suka. Bila berlaku, kita kata berlakulah takdir tu. Berlaku takdir Tuhan tidak panggil qada. Ni, sini pakai ketiga. Sebelum berlaku tu duduk dalam takdir. Takdir maknanya sesuatu yang Allah tentukan. Dalam ilmu Allah kita tak tahu. Sebab tu kalau manusia boleh access takdir Allah, tak sesuai hidup di dunia. Dia jadi tak molek. Kalau tahu. Jadi tak tahu itulah sebenarnya kehidupan. Kalau tahu kat hadirat. Kalau hadirat tahu tubik pintu ni rebah depan tu. Dalam takdir kita tahu. Nak lagi ke kok pintu tu? Enggak pintu lain ada lagi. Kalau ana apa ada giguk ni? Kata apa? Ana tahu takdir ana pukul 9 rebah situ. Praktikal ke hidup dia? Dia jadi pelik hidup. Jadi Allah saja tahu. Jadi kita kalau begitu kita ni hidup ni bergerak atas konteks yang bagaimana? Mana kita duduk hidup sekarang? Hidup dalam keadaan kita ni tak tahu apa yang akan berlaku. Sebab tu jadi molek. Jadi bila kita nak buat sesuatu itulah dia ada perancangan, dia ada target, dia ada mengaji buat apa nak supaya kita nak buat akan datang jadi molek. Campur dengan ilmu pengalaman, ilmu teori. Dan kita tidak tahu. Sebab itulah bila kita buat sesuatu faiza azamta, bila kita usaha dah nak buat belaka dah, cari dah sebab-sebab untuk berjaya, serah Tuhan. Sebab kita tak tahu akibat dia lagu mana. Tu kehidupan orang Islam, simple saja. Jadi Allah beri pahala kepada kitanya hasil tu ke atau usaha tu? Usaha kita nak dapat, nak belajar, kadang-kadang boleh ilmu tak belah mana pun tapi ngaji rajin. Allah beri ana rasa besar pahala dia dengan orang itu. Sebab apa? Usaha dia tu. Kalau kita baca cerita tokoh-tokoh ulama Kelantan tu ada sampai 40 tahun ngaji pun nak baca kitab nak berbaris tak boleh nak kan, tapi rajin ngaji. Siapa nak bunuh diri lah kata, nak terjun sungai, orang sekat, orang pegai, dia tahu dah kalau tanya tak ada orang dia nak terjun. Dia tanya ada orang baru dia nak terjun.
Dia tak sekat apa ni. Nah, kalau dia nak terjun sungguh, terjun lama dah. Lain tak ada orang. Tapi orang sekat lah. Jadi tak ada terjun. Dia pun cerdik juga. Nah. Tapi nak ayatnya 40 tahun. Olah, nak macam mana dah? Tapi dia rajin. Jadi kalau kita kata ngaji boleh ilmu baru boleh pahala nyanyi, kau itu. Sebab dia 40 tahun ngaji. Kita ngaji setahun boleh baca dah bagi kitab ni. Nah, dia 40 tahun. Itulah cerita dia rebus serbai tok guru dia. Lepas tu ada berlaku gitu. Ni cerita ni bukan hadis. Nah, tak tahu ialah kedak, tapi gitulah. Anak ayat sini ya, Imam Ghazali pun bahas kau ni. Jadi kita boleh ilmu banyak ni berdasar pada susah payah kita. Hak kita panggil al-kasb, usaha tu. Hak tu boleh. Tu ya. Jadi siapa juga boleh rezeki. Bila boleh rezeki, kita akan guna rezeki untuk kebaikan, boleh pahala. Tapi usaha tu, sebab ada setengah orang tu cari rezeki tak dapat, nak target 50 yang sehari pun tak boleh. Lepas tu kalau nak kira sikit, nah dia boleh, sebab dia boleh rezeki sikit. Tak, Allah tidak kira pada perolehan rezeki tu saja. Allah tidak kira pada perolehan ilmu tu saja. Tapi yang paling besar yang Allah kira adalah al-kasb, usaha dia. Hatu adil Tuhan tu. Hatu kita. Situ salah satu perbezaan di antara pemberian pahala dengan pemberian gaji. Gaji dia kira hasil kerja. Nah, kalau berdasar pada ilmu kan, kalau ada hasil adalah, kalau hasil sikit-sikit tidak nyanyo. Kadang-kadang 2 hari kerja tak boleh hasil saja. Ada juga gitu. Tapi lah ni dia juga gaji pokok asas tu lah. Tak apalah. Tu beza dia. Hatu semua tu takdir tu. Itu orang panggil takdir. Sebab itulah orang Islam ni dididik, diajar buat apa-apa biar benar di atas syariat. Kamu boleh hasil ke tak boleh hasil, kamu tetap boleh pahala besar. Sebab apa? Sebab hidup dalam keadaan as-sidq, benar. As-sidqu amanah. Kerana benar itu adalah kejujuran, tanggungjawab. Baik. Itu kena faham dulu tu Ada dalam kalangan orang Islam yang berhujah dengan qadar Allah sebagai benteng untuk tidak beramal, meskipun tahu tentang satu-satu pelaksanaan amalan dalam Islam. Dia kata Tuhan takdir dah kita jenis pasal tidak mari masjid nak awan. Tuhan takdir dah. Nak mari sangat dia. Dah Tuhan takdir. Agak-agak kita jawab wan ni orang jenis kepala otak lagu ni. Dia kata dia tak apalah, muka takdir Tuhan buat dah jenis haji mari masjid jak kecil lagi. Kita ni memang Tuhan takdir jenis pasal tak mari. Nak kata mana? Tak kena lawan takdir. Dia ikut tu pula. Kita pun jual juga. Kita pun kata dia dah mudah ya katanya. Nak jawab gini ya. Kau duk rasa demo ni Tuhan takdir dah jali neraka ni. Nak tahu jawab ni. Apa? Sebab kalau ahli syurga dia tidak perangai gitu. Kita kata gitu. Tak tahu dia nyetok ke tak. Kau dia kata kau puasa gitu, dah molek. Nah. Cuba kata dia, ana pernah dah serah tu. Gorok gini muka lah nak maru. Kita kata je lah kau puasa demo ni sebab ahli neraka. Kita bukan nak kata dia ahli neraka. Nak orang lagu ni tak payah baca ayat, tak payah baca hadis, pakai gitu ya. Nggu dia bukan cek kursi, tak ikut kaedah. Nah. Dia kata dia mau tahu mana? Sebab orang ahli syurga ni tidak gini cara hidup dia. Kita begitu. Itu kaedah tu. Itu kaedah tu. Gitu juga lepas tu kan. Berubah tak berubah serah tu. Dia mikir tu nak tidur tu. Nak tidur mikir kakak berat yang kata tu. Nengungkatlah dia sekurang-kurang pergi balas dah tak pergi masjid pun. Lepas tu. Tak, dia orang yang cakap gitu kayak jangan elok gitu saja, dia kena bui selalu. Biar dia mikir. Ni anak sebut gini ni hak berat lah ni. Dia senior anak tapi jenis biasa ngaji agama sangat tapi tak tahulah jenis kecek kursi lagu tu. Kalau kita kata ingat kat mati, ingat semua tu sebab tu kita tahu kubur kita mana. Tengok jadi gitu jenis kecek tu anak wi parak tu. Anak kata gitulah Jadi setengah orang tu memang kata dia kata gitu. Misalnya dia malah. Dia kata nak wana. Kalau haji, kalau rezeki setakat tu dia kata. Rezeki secupok tak kejadi segatai dia kata dah. Ni. Tu makna tu dia meletak kekelemahan diri dia pada takdir, padahal usaha tak ada belah mana.
Itu isu dia ni. Ni orang yang jenis berhujah gini, ada fi qulubihim marad, dalam hati mereka ada penyakit. Mereka mengatakan buat masa sekarang Allah Subhanahu Wa Taala mengkehendaki mereka tidak beramal. Lah ni apa tak pergi masjid ni sebab dalam takdir tu ada dah. Kita pun ngaji juga dia tebak takdir. Tak ada apa kita tak ada. Dan sampai satu ketika nanti mereka akan beramal lah bila Allah sudah takdir dia beramal. Lah ni jadi malah mana Tuhan takdir gitu nak wan. Hak ni kalau dulu faham yang gini dia panggil fahaman Jabariyah dia panggil. Kalau dulu dia panggil fahaman Jabariyah. Jabariyah ni maknanya kita buat ni semua takdir Tuhan. Buat ke apa? Bagi dia tak perlu pun ikut syariat ni. Apa? Nak masuk surga neraka atas Tuhan berlaku. Ni Bapak Jabariyah. Kita hidup ni gitu ya lah dia kata. Tu ni Bapak dulu panggil Jabariyah. Pemahaman lagu. Dia kata lah ni Allah tidak kehendaki kita beramal dengan amal soleh. Tapi akan datang mungkin kita akan beramal dengan amal soleh bila Allah kehendaki gitu. Jadi salah Allah semuanya. Kerana Allah SWT yang menciptakan segala perbuatan makhluk dan menentukan segala tindakan makhluk. Sebab bukan kita yang menentukan kerja kita, Allah belaka. Allah belaka. Dia pun baca ayat, ingat juga wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama. Dia baca ayat tu. Ketika kamu melontar lembing dalam peperangan itu, bukan kamu yang melontar, sebenarnya Allah yang melontar. Makna kita tidak mencipta perbuatan kita sendiri. Allah yang mencipta perbuatan kita. Jadi kalau begitu perbuatan kita yang berlaku semuanya hakikatnya Allah buat, bukan kita pun. Cuba bayangkan kalau faham lagu ni, dia jadi tidak produktif, dia jadi malah, dia jadi tidak ada sistem dalam hidup. Tu. Apa tu? Situ punca dia ke dia? Punca dia adalah dia ni berdalil dengan takdir. Sedangkan takdir ni perkara yang diimani, bukan dijadikan hujah untuk mengelak daripada kita dipersalahkan atas dunia. Kita kalau kita buat andai kita buat betul ke takdir kita gitu. Maknanya apa kita tak boleh nak beralasan dengan takdir tu? Sebab kita tak tahu takdir kita lagu mana sebenarnya. Kita tidak tahu. Hak awak sebut sana hak tu andai tu orang tak pakar sini. Itu dari satu aspek lah. Dari aspek yang lain, hak orang panggil kehidupan hak Tuhan nak lagu mana. Sahabat dia kira gitu. Takdir ni apa dah? Tuhan kita Tuhan tentu. Terima. Percaya saja. Lepas tu hak paling pentingnya, Tuhan nak kita hidup lagu mana atas dunia. Berfikir, merancang, berusaha, mencari sebab-sebab untuk berjaya. Hak tu Tuhan suruh. Dan Allah bui pahala atas hak tu. Sebab tu bila Tuhan takdirkan kita tak berjaya dalam perniagaan, langsung tak dosa tu. Langsung tidak berdosa. Kita ngaji jenis payah. Tak cakap apa tak ingat. Hak ingat dah pun hilang. Hak sah kau nak apa? Lepas tu dosa kau kita. Dosa dah. Hak dosanya hak tak ngaji tu. Ataupun tidak ngaji dengan kadar yang sepatut, usaha yang sepatut. Hak tu baru Tuhan cah sebagai dosa. Ni anak ingat benar ni dalam kitab kalau Manhajul Abidin Al-Ghazali sebut, dia kata Tuhan tak tanya kita apa boleh rezeki cuma ni. Kalau kita usaha dah, kecuali kita malas tak ada usaha, tu Tuhan marah lah. Tak tahulah setakat anak duk ngaji untuk guru duk baca kitab di kalangan sahabat ni tak ada hijau, tak berlaku orang panggil isu pengangguran di zaman sahabat. Bapa jadi gitu, kena kaji tu. Kenapa di zaman sahabat tak berlaku isu pengangguran? Pelik tu. Lepas tu ada orang kutip derma minta tu, hak tu dia kis lain. Bukan suatu kis yang besar, ada berlaku sekali-sekala begitu. Tu. Sebab tu Nabi sebut kan, kalau tubuh sihat, biasanya kalau hak jenis pergi minta derma tu hak yang tidak berkemampuan. Kita boleh cek dalam riwayat.
Sebab tu Nabi kata, kalau daripada meminta-minta, lebih baik kamu masuk dalam hutan cari kayu api, kan Nabi kata, nah, kamu jual tu lebih baik daripada yatakaffaf, daripada meminta-minta. Lepas tu dalam hadis lain, orang meminta-minta dalam keadaan boleh usaha, tak mahu usaha, nak ayatnya hinanya dia di hari akhirat, jatuh hai muka ni, daging seketul-seketul jatuh. Itu maknanya kesan buruk dia. Tahu anda baca dalam kitab ni, mana ulama kata haram minta derma untuk sumber pendapatan, untuk kehidupan. Dia tak kerja, dia minta derma, memang tak boleh dalam agama kita sebenarnya, kecuali orang itu tak mampu. Lepas tu bahas lagi dalam kitab, kalau dia tak mampu, kita istilah OKU kau, tak biasa tak mampu ni OKU lah kita kata. Dia tak boleh dia minta derma, dia kena kerajaan uruh di hidup dia, kerajaan kena bantu dia. Hak memang orang panggil cacat kekal, ataupun bui kerja sesuai dengan dia. Misalnya bui kerja dia buat lebih kurang, tapi bayar gaji mahal, lebih baik daripada duit peri gitu. Biar dia kerja je. Sebab apa tak kerja ni boleh rosak tubuh, tak gerak siku tulang orang panggil tak, dia jeng orang tu. Bui juga, biar dia doanya kepada dia ni, kalau you kan buat benda-benda kecil-kecil, tak apa, kerja bui alang pula. Hak dia kerja tu untuk supaya dia tubuh dia sihat. Sebab manusia tak kerja ni jeng keren ni, James Crank dia panggil. Tu tak boleh. Tu kalau cuba baca dalam kitab, cuba baca dalam kitab. Kalau kita baca dalam kitab, kita jumpa. Jadi sebab tu bagi anak kerajaan kita buat lah ni, molek dah tu. Ada untuk bahagian OKU, dia juga buat, pasar orang lain dia buat jual. Lepas tu ada elang pula, tapi kerja elang suku pula. Dan dia ni banyak kau kelebihan berbanding orang yang sihat pun kita ni. Betul lah tu. Itu tepat dengan cara agama kita. Tetapi isu ada tidur kaki lima tua pukul 12 malam, ada tak lesah lagi tu. Tua dah tak, pukul 12 malam kita klik tu tak, kerana program lewat malam klik, duduk tidur lagi tepi bank Islam. Zaman Nabi tak jumpa bagi lagi. Jadi benda-benda lagu tu kena fikir pula. Ni lah hak sepatut kerajaan fikir lebih daripada hal lain. Baik. Jadi kita kata ialah takdir, betul lah takdir, tetapi takdir tu, kita kata takdir tu setelah berlaku. Tapi bukan bermakna dia sudah di situ, tidak. Sebab tu anda sebut tadi, isu yang paling besar dalam bab takdir, supaya pemikiran kita betul apa yang Allah nak kita buat. Hak kita sebagai orang hamba Allah ni, apa dia kita kena buat. Kena fikir tu. Jadi kalau manusia faham persoalan itu, dia tidak akan kata nak mana Tuhan takdir dah kita gitu. Dia tak akan kata gitu. Baik. Allah berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Inna, sesungguhnya kami, kulla syai'in, setiap sesuatu, khalaqnahu, telah menciptakan oleh kami akannya, biqadar, dengan ketentuan tertentu. Tu style bahasa Quran. Kalau bahasa Arab bahasa inna khalaqna kulla syai'in biqadar. Itu kalau ayat Quran, ayat bahasa Arab biasa. Kalau bahasa Arab biasa gitu, inna khalaqna kulla syai'in biqadar. Tu kalau bahasa Arab biasa gitu ya, mudah ya. Tapi Quran ni dok, tapi bunyi dia sedap lagi. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Bunyi licin lagi bahasa. Baik, sesungguhnya kami menciptakan tiap-tiap sesuatu menurut takdir yang telah ditentukan. Baik, itu asal dia. Makna betul tu. Sebab tu dia kata setiap sesuatu ni sudah ada dah dalam ketentuan tu. Kami yang takdirkan. Bila kata kami yang takdirkan, apa yang Allah takdirkan itu malaikat pun tak tahu. Malaikat pun tak tahu sebenarnya. Setengah ulama dia kata hak malaikat tak tahu ni hak duduk di ummul kitab tu. Duduk di ummul kitab. Kan kita tengok dalam hadis kan, bila manusia berada dalam kandungan ibu, Allah suruh malaikat tulis. Tu tahu lagi. Tapi bila disimpan di ummul kitab, setengah ulama kata lauhul mahfuz, malaikat pun tak tahu. Yang kedua, dalam ayat Quran pun Allah sebut ada ketikanya takdir dia tu, dia nak hapus, dia nak ubah, ikut dia. Tu malaikat tak tahu. Ada dalam Quran pun ada sebut. Hak wa yuthbit itulah ayat ke wa yuthbit sebelum tu lagi. Allah nak sapu, dia sapu, Allah nak tetapkan. Daripada situlah ulama kata qada ni ada dua, mubram dan muallaq. Daripada situlah dalil ayat Quran itulah. Baik, tak apalah, cuba kita tengok lagi. Jadi salah faham terletak pada cara kepercayaan kepada qadar Allah itu.
diulas kepada masyarakat. Jadi kita orang ngaji tentang takdir ni, dia royak ke masyarakat tu lagu mana? Dia kena royak molek. Sebab tu dia kena bagi dua. Takdir ni dia berkait dengan ketentuan Tuhan, hak kita tak tahu. Sebab tu kalau ngaji sifat 20 kata takdir ni bertakluk dengan ilmu Allah, dia kata kalau orang ngaji sifat 20 nah. Betul lah tu. Takdir Tuhan ni bertakluk dengan ilmu. Sakit kepala kita gapo dia pula bertakluk dengan ilmu, berkait sebenarnya. Takdir Allah ni berkait ilmu. Apa dia guna takluk sakit kepala? Oh ya molek nah. Dia kata takdir Tuhan ni berkait dengan ilmu Tuhan, bukan ilmu kita. Jadi awak tu kata wa andaya tu makna awak nak ceroboh ilmu Allah. Tak betul, salah tu. Salah tu. Sebab tu kalau zaman sahabat dulu zaman sahabat, zaman tabi'in, kalau kita tengok dalam kitab, dalam nas lah, bila Sayyidina Husain mati di Karbala, padahal sebelum dia pergi di Karbala tu sepupu-sepupu pot lau gatong kaki dia, jangan pergi Husain, ayahmu kena bunuh dah di Kufah dulu. Puak-puak tu penipu tu, 400 lebih surat siapa kepada Sayyidina Husain, lebih 400 dah setengah riwayat. Nak ayatnya marilah Husain, kita nak lantikmu jadi khalifah. Puak-puak tu jahat tak jahat, puak Syiah dia pujuk kat Sayyidina Husain ni bagi betul. Gitu kat dia. Bawa 20 orang lebih anak-anak kecil sepupu ada belaka. Mati semua kecuali ni orang. Tak sempat dibunuh. Tak apalah bila dia mati di Karbala, setelah para sahabat ramai lagi masa tu duk sekat dia sungguh pegang kepala bahu dia, pegang kaki, jangan gilah Sayyidina Husain. Moga dia pergi tu pergi dengan gitu, bukan pergi dengan diiringi oleh tentera. Enggak zaman tu zaman fitnah. Zaman khalifah kena bunuh masa tu. Sayyidina Ali, Sayyidina Uthman kena bunuh, Sayyidina Ali kena bunuh. Tapi dia pergi juga. Jadi bila dia mati, sahabat-sahabat di Madinah kata, oh rupanya Sayyidina Husain pergi tu kerana dia nak merealisasikan takdir Tuhan. Jadi bukan menyalahkan takdir. Nak ayatnya bila berlaku, dah takdir Tuhan gitu, akan berlaku. Tapi sebelum tu tak kata gitu. Nak awak nak takdir Tuhan. Sebab dia pergi tu dengan niat molek. Cuma nak sebut Sayyidina Uthman lah. Sayyidina Uthman, ulama kata begitu juga. Mungkin Nabi ayat dia akan mati dalam keadaan tragis. Orang yang nak bunuh dia tu orang yang memaksa dia supaya menanggalkan pakaian dia, pakaian yang Allah berikan kepada dia. Tu Nabi guna gitu dah. Nabi kata kamu kena pertahankan pakaian itu yang Allah pakaikan kepada kamu. Maknanya kuasa memerintah tu. Mu jangan letak jawatan bila pokok pemberontak pasal. Nabi sebut dah. Dan Nabi kata dia akan mati. Sebab itulah Sayyidina Uthman ni bila dia di rumah dia dikepung dalam riwayat kata masuk ke sisi angin musuh nak bunuh dia. Dia tengah baca Quran. Masa tu sahabat ramai duduk mengerjakan haji. Masa tu pergi serai rumah dia. Ada juga setengah-setengah anak sahabat terlibat, terpengaruh dengan media pada waktu, media munafik pada waktu. Tak apalah. Apa Sayyidina Uthman kata? Ni lah ulama kata tingginya pemahaman Sayyidina Uthman terhadap takdir. Dia kata mana? Dia minta sahabat ada umur dia keluar. Jangan mempertahankan dia sebab hari ini sudah takdir dia. Dia percaya kepada hak Nabi sebut. Dia yakin dengan hak Nabi sebut dia akan mati. Walaupun berlaku juga pertempuran itu, tapi dia yakin dia sebut gitu. Sebab tu dia tak takut. Dalam riwayat kata tangkrut ada tangan masa dia kena bunuh. Tu maknanya bila, tapi ada usaha. Tapi Sayyidina Uthman tu sebab dia tahu dah mengenai Nabi royak. Kat kita ni siapa dia royak? Mimpi tak boleh pakai. Siapa dia royak? Tu kena faham tu Jadi salah faham terletak pada cara kepercayaan kepada qadar Allah itu diulah kepada masyarakat. Itulah yang menjadi punca kepada salah faham terhadap qadar Allah Azza wa Jal. Dan timbul tanggapan kepada sesetengah pihak yang qadar itulah yang menjadi, ataupun anak terjemah takdir lah mudah. Dan timbul tanggapan kepada sesetengah pihak yang mana takdir itulah yang menjadi punca kelemahan manusia dan kegagalan hidup manusia. Misalnya, dia mari contoh. Ada yang mengatakan kalau Allah sudah mentakdirkan seseorang sembuh daripada penyakit, sudah tentu penyakit tersebut akan sembuh tanpa mengira sama ada pesakit itu buat rawatan dengan doktor atau tidak. Tak berubah kalau Tuhan takdir sembuh. Kata-kata ni dari satu sudut betul, tapi dari satu sudut tak betul. Dari sudut mana betul tu? Dari sudut percaya pada takdir memang betul. Tapi dari sudut
Kerana pendapat hak betul tu akhir sekali dia tak sibuk apa. Tu tak betul. Tu tak betul. Sebab dia bercanggah dengan sekian banyak ayat Quran ada hadis hak Allah suruh berusaha untuk berubat. Dan sahabat Nabi berubat. Nabi sendiri pun berubat bila sakit. Tu bercanggah dengan kehidupan hak sebenar. Hak dia kata memang dah. Kalau tak berubat pun, kalau Tuhan nak sembuh memang sembuh. Memang sembuh. Moga Tuhan ni takdir mana Tuhan berkuasa buat sesuatu tu, mana takdir. Berkuasanya setara mana? Dia sebelum berlaku dia tertudah. Dan perkara tu akan jadi. Mari pula hadis tu kan, hadis Nabi kata kalau seluruh manusia pakat nak kenakan satu keburukan kepada kamu, seluruh dunia malah tak ada seorang, ibu bapa dia pun nak dia kena perkara buruk, semua pakat. Tapi kalau Tuhan tidak takdirkan kena, tak kena. Kalau seluruh manusia dapat zaman Nabi ada, siapa hak ada semua, tak ada seorang nak beri satu manfaat kecil saja kepada dia. Tapi Tuhan tak takdirkan dapat, tak dapat manfaat. Betul hak tu dari segi takdir, nak ayat kuasa Tuhan. Tu orang panggil suatu akidah secara umum tentang takdir, memang gitu. Tapi hak Tuhan nak kita hidup lagu mana? Hak tu persoalan, dosa pahalanya duduk situ. Nak faham molek tu? Dosa pahala duduk situ. Sebab tu Tuhan tak royak kita ni ilmu boleh baik mana. Cuma Tuhan kata ilmu tu wa ma utitum minal ilmi illa qal. Aku bui ilmu, aku ya bu ilmu. Sikit banyak pun aku ya bu. Kalau orang boleh banyak tu pun sikit ilmu nak banding dengan aku. Maknanya ilmu Tuhan bui. Tapi bila kita ngaji, kita tak tahu sebanyak mana boleh. Ngaji dengan guru yang sama, kitab yang sama, jadual yang sama, tapi peroleh ilmu tak sama. Kadang-kadang sekolah luar alim. Belum dah gitu kenapa? Sebab itulah bagiannya bab takdir ni dia melibatkan kepercayaan. Oleh kerana kita tak tahu, mana kita bergerak di atas kerangka hukum sebab musabab itu. Hukum sebab musabab. Tiba kita baca lagi. Anda pun ada beberapa perkara juga sini anda buat kesimpulan. Kita baca dulu. Orang sebegini menyangka, kalau tidak berubat pun dia Tuhan nak sembuh-sembuh juga. Jadi tak payah berubat lah. Sepatutnya kalau ngaji faham molek, memang kalau Tuhan nak takdir tak berubat, siap juga. Tapi kita tak boleh pandang. Tak boleh pandang. Nabi kata sesiapa yang berusaha nak rawat sakit dia ke sakit keluarga dia ke 10 tahun kalau sakit, dia sabar, tiba-tiba berakhir dengan kematian, tak sembuh-sembuh, Nabi sebut Allah beri syurga. Tak kalau duduk saja Allah beri syurga. Tak payah berubat lah, moga kalau sia-sia ke. Tak ada Nabi kata boleh syurga juga ada saja gitu. Tak ada. Anda rasa boleh nyoh saya syurga. Anda rasa tu boleh dihukum parak tu. Sebab apa tu? Sebab hidup tu aku tak hidup cara tu. Tu. Orang yang sebegini, orang yang fikrah dia begini, sebenarnya dia menyangka dalam sangkaan dia Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan sesuatu secara terasing daripada sebab dia. Apa ada maksud dia? Baik, kita pergi lagi. Sebenarnya Allah mentakdirkan musabab dan sebab sekaligus. Ini kerana qadar tertakluk dengan segala perkara baru yang terdapat pada alam ini dan tidak ada satu pun yang terlepas daripadanya. Mana dalam ilmu Allah. Apabila Allah SWT mentakdirkan seseorang itu akan sembuh, dia juga mentakdirkan orang itu akan mengambil ubat-ubatan dan mengambil langkah tertentu yang menyebabkan dia sembuh daripada penyakit yang dialaminya. Baik, dia gini maksud dia. Sebab anak pun duk baca, dia tengok kitab ni sebenarnya dari segi hurai dia tidak cukup lah sebenarnya. Kalau kita sekadar saja, kita tak payah jadi pening kelip, jadi ngabai pakai lepas patah kepala lah. Kalau payah tak kena ni, dia jadi lagu tu. Sebab tu dia kena faham molek. Dia tak cukup ni huraian dia sebenarnya. Kalau kita baca dalam bab takdir, dia ada kitab tu setebal ni bab takdir saja. Bab takdir saja. Bab takdir dia baca sampai 300 muka surat lebih. Ni memang tak ada ni setahun ni huraian ni tak payah baca dia tergantung inya rasa. Sakut dia lengah lepas ni. Dia begini, ni maksud dia begini kan. Kita hidup atas dunia sadik kerana bagi dua. Ni mudah faham. Takdir ni maknanya ni urusan Tuhan. Kita nak nikah dengan siapa itu, sebelum nikah tak ada berlakon dah. Sebab tu setengah orang tak ada nikah mati. Padahal dalam angin-angin dia terlepas kerja ni nak gerak, dia kata sikit lagi nak dapat ijazah macam-macam dak mal. Nak nikah.
Kadang-kadang memang duduk gawe ajak sekolah rendah. Sekolah rendah lagi, bukan sekolah menengah. Siapa masuk yang mesti tak ada nikah mati. Ada setengah tu duduk rumah sewa, buat rumah, siap rumah, layak dah panggil dah. Dia panggil anak nak naik rumah baru, nak melih kambing sebagai kesyukuran. Tak ada, itu mati isteri dia pun tak jadi naik. Tak jadi naik rumah, tak jadi sebab dia masih sedih lah. Dia pun tak sangka takdir tu gitu. Yalah, duit dia tu guna loan isteri dia lah, walaupun dia yang bayar dalam perjanjian. Nak buat macam mana tu? Panggil takdir. Lepas tu kita nak kata mana tu? Dia tak berkait tu dengan hak kita buat. Dia tak berkait. Takdir Tuhan tu takdir Tuhan lah. Hak Tuhan nak suruh kita buat ni apa? Orang panggil hidup hak realiti yang hak tu mudah faham. Orang kapal pun boleh faham tu. Hak Tuhan nak kita berusaha. Usaha tu, usaha ni ke dia usaha ni? Sebab tu dalam kitab-kitab falsafah Islam dia kata ma maknal kasb. Bukan kasb orang Arab tu. Tu lain. Apa makna usaha tu? Usaha ni dalam ta'rif syariat kena faham molek lah. Sebab ni anda tengok nanya ni kalau faham setakat dia buat ni. Usaha ni adalah kita mencari sebab musabab untuk berjaya. Hak tu yang kita ngaji tu. Patut sebut pula manusia ni Allah sudah tentu dia ni lebih potensi dia dan lebih daga dia. Kena cari sebab. Kadang-kadang kerja dah. Hak yang akan tu baru sukses dengan dia, baru sesuai dengan dia. Rupanya 5 tak jadi belaka. Hak itulah hak orang panggil ala syakilati. Kullun ya'malu ala syakilati. Rupanya syakilati dia ni hak tu. Sebelum ni nego. Semua tinggal 3 nego sebelum. Masuk yang 7 tu baru jadi semua pendapat tes apa tua. Hak itulah ala syakilati dia. Kita tahu. Jadi maknanya hak itulah takdir Tuhan sebenarnya. Kena cari. Jadi selama tempoh nak boleh jumpa dengan hak sesuai dengan dia tu, banyak mana dia boleh pahala tu. Usaha kerusuh, usaha gotu goni, banyak perkara. Hak tu hidup hak Tuhan nak kita buat. Sebab tu Nabi bila nak pergi, Nabi mesyuarat nak buat lagu mana. Kalau Nabi tahu dah takdir dia, tak mesyuarat bagi dia. Mesyuarat bagi dia. Tanya sahabat lagu mana. Kadang-kadang pergi di tempat perang dah. Sahabat kata tak sesuai ni kita berpengkala di sini. Kita kena duduk alik sana, biar sumber air duduk belakang kita, supaya musuh tak boleh ambil manfaat daripada air. Jadi sahabat tanya dulu, Rasulullah berpengkala di sini ni, Tuhan tu wahyu ke tak? Rasulullah kata tak tu pandangan aku ya. Saya nak beri pandangnya boleh ke tak? Boleh. Macam mana berlaku mesyuarat? Hak itulah orang panggil mencari sebab musabab. Jadi kalau kita kena sebab, insya-Allah Tuhan berjaya. Sebab itulah orang kafir pun berjaya juga. Kalau kita tanya kita buat apa orang kafir berjaya juga. Padahal dia ni engkar. Kadang-kadang jahat yang kira bawa dia buat ke orang Palestin tu, kemain hebat dia tu. Menguasai dunia lah ni Israel lah ni. Kalau kita baca sejarah mereka tu, siapa dia lelaki dia sebenarnya, walaupun Israel ni kecil lah. Apa tu? Sebab dia berjaya cari sebab. Tu hebui. Bila kena tu hebui. Oleh orang kafir pun. Nak buat macam mana? Itu kehidupan. Sebab itulah hadirat. Bila seseorang tu, kita kata satu lagi, dia panggil yang mengatasi sebab itu. Kena bincang pula. Orang yang ketiganya, apakah sebab itu dia yang menjadi penentu keberjayaan? Tidak. Kita kata, semua orang kata ginilah sebab berjayanya. Kalau kita pergi tanya orang berjaya pun, orang panggilan kita pergi minta tip-tip untuk kejayaan, dia pun cerita gini-gini. Kalau-kalau dia buat kursus 3 hari, mengajak sebab dia berjaya. Kita pun faham balik, tiba-tiba buat tak jadi. Apa tu? Sebab di atas sebab tu dia ada lagi hukum yang paling besar, dia panggil hukum Allah. Inilah orang panggil takdir. Tetapi Tuhan beri pahala banyak mana dah kita untuk dapat untuk mencapai sebab berjaya tu. Tapi sebab itulah kita bila buat tu kita pun ya Allah berilah kejayaan apa. Orang Islam kan lagu tu cara dia. Bila dia buat tu minta dengan Allah Taala. Apa? Sebab betul setara mana sebab pun kalau Tuhan tak berjaya tak berjaya juga. Kalau kita perhatikan sistem agama kita, dia mengajar kita jangan putus hubungan dengan Tuhan. Mu cerdik setara mana, dia tak akan berjaya kalau Tuhan tak beri. Dia kena ada selagi. Ni sebenarnya aku nak bincang panjang lah. Anda sebut satu kisah begini. Ni riwayat ni dalam Bukhari. Ni nak faham bab takdir ni. Ada seorang perempuan tu kena penyakit sawan. Kelantan panggil gila babi.
Ana pun tak tahulah siapa dia yang bunuh nama tu. Dia lagi gila babi pula. Penyakit gila babi. Kalau gila kambing boleh kira gila babi. Kita nak sebut tak gamak sawai lah mudahnya perempuan. Gak bila dia kena ni dia jadi nyetok menggelupur tu dah kata sedar kada terdedah aurat. Orang ceritalah dia tanya orang bila dia dekat dia gitu macam nampak aurat ni. Dia pergi jumpa Nabi dalam riwayat Bukhari. Nabi kata boleh aku doa supaya sembuh. Tapi kalau musabah tu hawi syurga. Nabi kata gitu. Dia pun main fikir. Nak kau boleh syurga biar sawai lah. Tak kira dia tak kira biar kena gini dia keterima takdir Tuhan. Terima. Dia terima tu maksud dia usaha banyak dah kena faham balik ni. Apa yang pergi jumpa Nabi sunnah sebab dia usaha habis dah usaha berobat tak sia-sia baru pergi jumpa Nabi. Tidaklah kena sawai sekali pergi jumpa lalu. Berobat dulu habis tak sia. Sebab tu dia minta Nabi doa. Nabi kata boleh. Lepas tu bila Nabi kata kalau dia sabar boleh syurga tak payah doa lah dia kata. Cuma dia doanya kalau dia masa dia kena tu jangan nampak aurat dia. Nabi doa tu ya. Nak urah lah ke mana ni ayat hadis ni. Kalau doktor boleh ke dia dah pakai gini. Orang gini nak ubat itu masjid nak ubat ke nak suruh hamba doa. Kalau makcik tak berubat tak habis piti. Lepas tu kalau sabar boleh syurga. Nak berubat juga ke? Sebab ubat ni boleh tutup siap. Kalau doktor kecek gitu doktor kena masuk bilik kaunseling tu. Dia kata kalau makcik tak berubat tak habis piti. Terima saya takdir tu. Biar nyetok lepas pun. Tak usah berubat. Tunggu mati. Kau tu boleh pahala besar. Kalau makcik nak berubat boleh ke? Kau dia gini. Pilih makcik nak mana. Kalau nak suruh hamba doa. Percuma. Kalau doktor kecek gitu, agak-agak jadi lagu mana? Kalau kena lagu tu hati-hati lepeh. Tu. Di sini anak-anak ayatnya Nabi nak mendidik kita. Bila kita usaha habis kadang-kadang dalam kis-kis yang berlaku dalam kehidupan kita ni, bila kita habis lah, kita kena kembali pada Tuhan punya sebab. Misalnya gini lah kita kata, memang kalau Nabi tak ayat pun realiti berlaku dah kan. Ramai orang sakit, doktor kata sistem perubatan tak ada dah, habis dah dia punya tahap step untuk berubat penyakit ni. Doktor tak nak apa. Sebab tu doktor suruh panggil anak-anak balik belakang tu. Kalau nak baca Yasin dah tu. Cuma dia tak kata lah boleh dah makcik nak gali kubur ni. Dia tak kata lah takut terasa hati tu. Dia tak kata lah gitu. Kalau kata gitu kan, tak apalah saya gali kubur untuk doktor dulu, serabut kelih doktor ni. Mana kalau baik cuba bayangkan bila doktor pakar dalam tu dia kata memang tak boleh. Lepas tu kita nak lagu ni. Di situlah dia ada orang Islam dia akan kembali sebelum ni kembali pada Allah dah, dia akan kembali pada Allah. Tak apalah ya Allah kami terima. Setelah usaha habis ni, tak apalah kita terima takdir Tuhan. Maknanya hubungnya dia tak putus dan dia tidak prejudis kepada Allah. Ada kisah berlaku. Ada nak sebutnya kisah berlaku dengan diri. Kalau dia dengar pun tak apa, kadang-kadang dia mari juga dari kuliah ni. Tapi ni hak molek ni. Dia ngaji jadi molek ni. Dia pergi berobat habis beratus ribu habis. Lepas kali Singapura tak silap ana pernah disebut tak silap ana lah. Indonesia pergi. Di Malaysia ni habis. Dia nunggu dia ngaji sunnah pun kita juga. Dia kata ke dia pergi jumpa Tok Mama kan. Hak isteri dia sakit. Bila pergi jumpa Tok Mama dia pula jadi sakit. Dia tengok telatah Tok Mama. Dengan perbuatan khurafat, kadang-kadang perbuatan syirik Tok Mama ni macam-macam ada. Dan dia ni nak ayatnya pengalaman dia sehingga dia sampai satu tahap dia sudah buntu, dia tak sir jumpa siapa dia ayat kanan, hati kera pun dia isteri dia makan dah nak suruh sembuh penyakit. Hati kera, bukan hati lembu. Hati kera, enggak kera ni haram makan. Ini mazhab Syafi'i lah ni. Kita kira mazhab Syafi'i. Mazhab lain itu kena bincang mula. Habis hati kera maka dia bakar. Anak kata makan lagi mana hati kera dia bakar, dia kata-kata acuak suka kopi. Tak sihat juga penyakit. Anak kata dia kera pun sakit tu. Saja sebut dia. Lepas tu gapo dia nya entah mari jumpa mana ni. Anak ayat bab ni dia kata nak buat lagu mana ustaz? Anak ayat dia kata entah ni maknanya kira tak sibuk berubat. Dia kata tak tahu nak jumpa siapa dah. Dah pergi hospital, doktor kata, doktor suruh pergi jumpa Tok Mama. Doktor isteri dia nak kena belum kahwin lah. Penyakit lagu mana? Dia jadi macam tubik darah orang belia Roma ni bila mari kena tu. Macam santau lah.
Dia mari jumpa anak pun jadi dia pena, dia mari jumpa anak tu roboh dia depan anak. Anak kata ni berat ni, kata anak tak nak berobat ke sampai setahun ni ni. Tapi dia kelih kita tu dia jadi bengai, terduduk dia. Anak kata kena cari tu orang, dia kata tak sir. Habis tu orang, dia tak tahu nak cari tu orang mana. Jual kereta. Kih-kih lagu ni kita nak guna lagu mana? Kalau kita nak counselling cara agama lagu mana? Kena pakai hadis tadi ni. Anak kata gini lah, kalau nak berobat teruskan berobat. Kalau tak si berobat setelah usaha sampai tahap tu, anak kata serah pada Allah. Serah pada Allah di mana baca Quran, bertawassul dengan amal soleh. Semaya berdoa ketika sujud, baca Quran, berdoa ya Allah dengan berkat baca Quran aku disembuhlah aku. Gapo dia kesal dia bila kita counselling mengikut kaedah hadis tadi. Ni sampai tahap tu usaha habis reng dah berpuluh tahun dia usaha. Jak daripada dia nikah tu, bila dia tahu isteri dia kena gitu, dia berobat lalu. Anak masuk universiti dalam. Enggak kih ni berlaku sebelum Covid. Bagi kih lagu ni bolehlah kita guna kaedah tadi. Cari tuai punya sebab, terus pergi kepada tuai pun sebab. Tinggal sebab tu. Tapi tidak tinggal sebab. Mana sebab misalnya kita kata baca Quran, baca Fatihah kau dengan berkat Fatihah ni ya Allah sembuhlah penyakit aku. Dia bukan kata ayat Fatihah tu ayat santau, tidak. Cuma bertawassul dengan amal soleh. Kan dalam hadis ada sebut orang-orang lagu ni nak anak ayat. Beberapa minggu dia buat, dia kata dia lebih senang hati. Walaupun isteri dia sakit, dia tidak jadi orang panggil apa, gundah gulana. Ni kalau pergi jumpa Tok Omar, kadang dia sedih, kena counselling diri dia. Dia sedih tengok cara Tok Omar. Dia jadi serabut perut. Tapi hari ni dia jadi senang hati, tenang. Tu. Jadi benda-benda gitu kena faham. Tapi kita nak ayat lagu tu kena pasti dulu dia usaha tu. Ni lah kita nak bincang ni. Orang yang kalau mengikut cara agama betul, berusaha bersungguh-sungguh, tiba-tiba tak berjaya, dia tidak akan menyalahkan takdir. Apa? Cuma dia menerima takdir. Hak kita ada bincang ni, orang menggunakan hujah takdir untuk menutup kelemahan dia. Kelemahan dia tak usaha semaksimal, tak usaha sampai peringkat maksimal. Tiba-tiba tak boleh hasil, takdir Tuhan nak mana? Hak dalam konteks yang anda sebut sani, setelah usaha tiba-tiba tak berjaya, kita kata kita terima takdir Tuhan. Kemain kukuh keimanan dia tu. Hidup dia tak terjejah, semaya tak tinggal, doa semakin hebat. Orang kalau beristidlal lagu ni, nak warna Tuhan takdir, orang ni tak berdoa dah, tak baca Quran, hidup dia macam tidak di bawah hifzullah. Tapi orang yang berusaha dulu atas dasar kefahaman agama, tiba-tiba tak berjaya, nak warna takdir Tuhan, kita terimalah. Itu lain. Menerima takdir Tuhan ni lain. Ni berhujah untuk menutup keaiban diri. Kalau anak sebut satu kes lagi, ni doktor ni di Kelantan kita nikah anak dia pandai lah, pernah ngaji dengan anak juga, nikah kena lagi dada. Sedih dia, jerit dia, cerai akhir sekali berakhir dengan perceraian. Rupanya hak jo kira natu dia tu tahu kahwin dia menagih dada. Balah lepas tu tak kira dia mau tak tahu, dia mau jo kira. Kita ingat kau dia berubah dah, senang jawab. Apa tak wih anakmu? Dia ingat kau berubah dah. Tak boleh lagu tu. Hak tu takdir lah. Muka dia bukan mana siapa duk nak kita kata kalau itu risiko besar nak anak betina pada penagih dada. Kecuali dapat pengesahan daripada pusat ni kata dia ni memang sudah sampai tahap, memang kita kadang-kadang pusat tu dia waktu ambil surat dia ni lepas daripada nak sampai tahap tu berapa kali paru tu. Nak sampai tahap tu. Jadi benda-benda gitu kena faham molek bab takdir. Kalau tidak sebab tu saya Umar, kan ingat saya Umar bila ada berlaku kisah ta'un, ingat tak? Ya, kisah ta'un sebab kita bani Covid lah, kisah Covid kena ta'un. Jadi saya Umar tak segi tak segi kawasan tu, padahal nak pergi pergi tu tak segi. Apa? Sebab ta'un ada tentera kata bapanya apa nak lari pada takdir, takut takdir Tuhan. Kalau takdir Tuhan kena tak duduk mana pun kena. Sedap dia kata gitu. Saya nak kata kita lari pergi ambil jalan lain tu takdir juga. Apa kita nak ambil takdir hak kena? Ambil takdir tidak kena lah. Sebab dalam hukum dunia kalau dia jarak dia penyebaran tahun ni dalam jarak tertentu mengikut doktor. Mana kalau tidak jarak tu tak kena. Kita ambil hak tak kena. Kita ambil takdir hak tak kena tu. Apa duk nak ambil takdir hak kena je? Sunyak tak boleh jawab kau itu. Hak ni lah dia bincang ni. Mana sebab? Dah kalau kita cari nyakit takdir kan tu. Apa kita nak ikut takdir hak jenis cari nyakit?
Doktor kata jangan pergi sini, kawasan ni kawasan wabak, jarak sekian lagi. Kita kata tak kena kalau Tuhan tak takdir pun. Jadi pergi kena. Tu takdir Tuhan tu. Ambo nak cari takdir dalam bentuk lari daripada tu, kita pergi jauh. Kita nak ambil takdir tu. Tu maksudnya cari sebab. Dah doktor dah sebabnya, kalau sebab berjangkit kita akan kena jangkit kerana penyakit ni berjangkit. Jadi kalau tak siwi kena, jangan pergi dekat. Tu sebab lah tu orang panggil sebab. Siapa dia raya tu? Pakar dia. Bukan tu mengulukan kita, pakar dia raya. Jadi kena lari lah daripada sebab tu. Apa pula pergi cari sebab hak doktor kata akan kena kalau pergi? Apa dia cari tu? Tu orang panggil cari nyakit. Lagu tu. Jadi saya nak didik kita ni bahawa kalau kita nak pegang takdir ni termasuk dalam sebab. Hak sebab itulah kita boleh fikir, sebab itulah kita minta pandangan nasihat orang. Kalau nak berjaya sebab dia gini. Sebab tu takdir juga. Lepas tu apa pilih sebab hak tidak berjaya? Lepas tu pilih sebab berjaya tu tak berjaya juga. Inilah orang panggil fatawakkal ala Allah wa idza azamta, cari dah, ikut dah tu. Orang yang berjaya berkata aku buat gini juga berjaya. Tiba-tiba tak berjaya. Sebab kita mula-mula buatlah, kita letak dah usaha berjaya atas Tuhan. Kita tak akan kecewa. Tak akan kecewa. Bahkan kita boleh pahala besar. Tu sebenarnya. Okey, kita pergi habis sikit lagi. Jadi Rasulullah pernah ditanya tentang perkara ini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan menerusi Hakim bin Hizam tu. Hizam tu sebenarnya Hakim bin Hizam tu, bukan Huzam. Silap kan? Ya Rasulullah, ara'aita adwiyatan natadawa biha waruqan nastarqi biha ataruddu min qadarillah, min tu ataruddu min qadarillah. Qala innaha min qadarillah. Ni apa pergi molek ni. Ada orang tanya, ni riwayat ni menerusi Hakim bin Hizam. Dia kata, wahai Rasulullah, apa pandangan Rasulullah tentang ubat-ubatan yang kita gunakan untuk berubat? Dan ni jampi ni di sini maknanya ruqyah syariah. Ruqan nastarqi ni maknanya ruqyah syariah. Bukan ruqyah hak tidak syariah tu, tidak. Jampi yang kita gunakan untuk jampi, makna usaha kita berubat menggunakan ubat-ubat tertentu. Dan jampi-jampi yang kita guna tu, dia boleh merubah takdir ke tidak? Boleh tolak takdir ke tidak? Tengok soalan dia kemah molek. Nabi kata usaha guna ubat untuk merawat, usaha jampi itu juga takdir Allah. Itu juga takdir Allah. Jadi kalau kita nak supaya sembuh, kita kena laksanakan takdir Allah ke dia, kena berubat lah. Berubat tu ketentuan Tuhan. Nak sihat kena berubat. Tu ketentuan Tuhan. Takdir juga tu. Kan mudah ke tu? Betul tidak salah kita kata duduk saja, sakit dia saja. Kita kata ginilah, lepas ni bawa makan nasi. Tengok letak nasi kelih. Kenyang ke tak? Tak kenyang sebab takdir Tuhan dia kena makan. Dia kena makan. Orang yang makan pada tak kenyang, sok tak makan. Jadi nak ilan apa takdir Allah? Takdir ni kita hukum sebab musabab lah. Tu mudahnya kalau kita kecek berhukum sebab musabab. Nak kenyang kena makan. Lembu pun makan kalau nak kenyang. Kita pun gitulah juga. Kan mudah itu. Ni cara. Minta maaf anak bukan nak kata ni, jangan silap faham. Kalau ngaji cara sifat 20 kan, gerak telinga ni nak boleh, tak faham lagi. Cuba ngaji bab takdir mengikut sifat 20. Kalau Cikgu Sidik pernah ngaji boleh tahu lah. Kata anak pernah. Siapa Maulana kata lagu ni lah. Moga dia ngaji pun dia ngaji tu kata payah. Tapi kita nak boleh faham tekuk kuning. Siapa Maulana kata tak ai duk kuning lah. Memang payah ni cara ni. Tapi kita nak tahu kaedah dia. Tengok cara Quran mudah. Ni cara Quran. Cara Quran, cara hadis lagu ni nak hebat takdir. Dia sahabat Nabi tak ada masalah bab ni. Bab apa? Sebab Nabi ada hak tu serah Tuhan. Tak usah cara bab takdir. Faham? Beriman saja. Gadia kita kena buat gini. Nabi tunjuk bukan sekadar teori. Nabi sendiri mesyuarat dengan sahabat. Jadi sahabat faham kena agamanya begini. Mana kalau sakit kena berubat. Berubat tu sendiri termasuk dalam takdir. Takdir ni mana hukum sebab musabab. Berjaya tak berjawab, fatawakkal ala Allah. Ayat tu lah. Sahabat faham boleh. Jadi kalau kita nak maju dalam perniagaan, kita tanya orang-orang yang berjaya ngaji. Demon dia kata
Boleh dia kata. Benar, paling besarnya kena buka awal, tutup lewat kedai. Dia tahu dah kawan ni jenis buka lewat, tutup awal. Misalnya. Tu jalan tu, sebab lah tu. Tu takdir. Kedai ni kena buka awal. Lepas tu nak susun barang ni kena letak molek. Barang-barang hak kira-kiranya hak kita target letak. Dia panggil focus point dia ada. Kalau kita kan fokus mana orang mari tu nampak lalu. Hak barang hak kita target, hak barang jenis expire cepat-cepat ni. Buah-buah tak apa, tak belakang pun. 4 tahun tak pernah buah tu. Nak jual tu tak apa. Tapi kalau jenis peset expire sebulan kau dia cari, dia ada kaedah dia. Susah barang apa ada. Kena hak tu lah orang panggil sebab musabab tu. Hak tu malah nak buat, patut nak berjaya. Tak apalah pakai tak gambar tu kenali ya. Pakai tak gambar tu kenali. Jadi maju nego. Tu kenali. Tu kenali ni miskin. Hak kaya bini dia. Tahulah mengambil lupa nak kenali. Tak kena kata. Kok mana tu ayat sebab tak gambar tu kenali jadi boleh jadi maju ni kecuali ayat sebab ni. Tidak sebab tu. Boleh membawa pada syirik pula. Dia panggil dalam istilah agama kita dalam bab takdir ni, kita tidak boleh melakukan sesuatu yang menyebabkan kita jadi ittikal. Kena faham boleh istilah dia. Bab takdir kan ni. Ittikal dia panggil. Ittikal ni misalnya ni sebagai contoh. Tak siwi kena gapo dia, tak siwi kena kala jengking, tak siwi kena santau ni pakai azimat. Bila pakai azimat tu dia tak ada dah usaha-usaha sebab dia harap kau tu dia panggil ittikad. Duk berharap kepada Allah. Tu syirik. Sedekah kita Nabi aja tak siwi kena hak ni, kita selain pada kita minta dengan Allah sebab kena buat baca doa. Lepas tu kita nak tidur baca gini. Nabi suruh baca 3 kul misal Nabi ajar. Lepas tu sentiasa minta dengan Allah keluar daripada rumah baca ke dia pagi baca gapo nak tu daripada rumah bismillah tawakkaltu ala Allah wala Nabi ajar ke. Buat kalau nak kena juga tapi sebab kita telah buat. Kalau kena apa boleh pahala. Gitu. Maksud tu dia panggil ittikal. Jadi perkara yang bersifat ittikal tak boleh. Banyak ke hak terakhir nak sebut ni. Lewat kita ni. Berlaku satu di zaman Nabi kepada Abu Hurairah. Kenapa faham molek ni? Kalau tidak bahaya kita. Sebab anda tengok punca letak gambar tu kenali kita faham bagi lagu ni. Anak kata kena buat apa cik tu. Dia kata ustaz mari letak. Ustaz ni beri percuma. Banyak kalau letak gambar tu kenali takdirnya maju sungguh lepas tu. Dia kata ni gambar tu kenali. Tu dia panggil ittikal. Selepas tu dia akan berbelah bagi dah, berserah pada Allah. Dia lebih bergantung harap pada gambar tu. Cuba dia ambil gambar tu, nyata tak tu. Hamba sekadar tu. Apa tu? Sebab kita pergi ambil sebab dia berjaya. Tu dia panggil ittikal. Bahaya tu. Sangat bahaya tu. Jadi Abu Hurairah satu hari tu Nabi sebut pada dia, cerita ni rengkah hadis ni panjang, anda sebut rengkah. Tengah malam berlaku cerita ni, tengah malam dalam musafir. Rengkah ni Nabi rengkah. Nabi kata apa ni? Man qala la ilaha illallah mustayqinan fi qalbi dakhala al-jannah. Sesiapa yang kata la ilaha illallah dalam keadaan yakin dalam hati dia, confirm syurga dia. Mudah nak apa? Tidak gitu. Gak kita ngucap sama. Maya dok pun ngucap sama. Nabi kata kalau mau jumpa siapa-siapa tak kira lah. Jumpa siapa-siapa kena ayat ni. Man qala la ilaha illallah mustayqinan fil qalbi dakhala al-jannah. Bila mu kata la ilaha dalam keadaan yakin dengan kalimah syahadah itu, confirm syurga. Jadi Nabi bui selipar dia. Tidak tak kepala dia tak dada. Selipar Nabi. Selipar sungguh Nabi. Letak dada supaya bila dia kecek tu bukti bahawa hak saat itu Nabi royak. Buktinya selipar dada dia. Tidak Nabi tak kata mu tak selipar atas kepala. Dak, sebab tu bodoh hijau lagu tu. Tak sini. Dia pun bila dia pergi jalan tengah malam tu, takdir Tuhannya jumpa dengan Sayyidina mula-mula. Ditanya mari mana Abu dah? Dia kata mari jumpa Nabi. Sayyidina kata aku duk cari Nabi juga. Dia pun Nabi suruh ayat. Dia kata Nabi besar kalau jumpa siapa-siapa dia suruh aku ayat. Dia man qala la ilaha illallah mustayqinan fi qalbi dakhala al-jannah. Siapa dia kata la ilaha illallah dah ada yakin confirm syurga. Saya nama apa pergi sini. Saya nama pergi muka dia rendah, Abu Hurairah dia rendah. Saya nama tinggi. Kalau pergi. Betul kan Nabi kata gitu?
Saya nak puak gini atas rada dia. Rebah dia. Rebah temah punggung. Dia berjerit. Abu Hurairah jerit ngali mata. Saya nak puak akak dia, pegang janji gini. Dia jalan tu dia jadi gini, dia muka saya nama tinggi janji. Mana Rasulullah mau tunjuk aku Rasulullah di mana? Bila Abu Hurairah bawa dia, dalam keadaan dia pegang bahu Abu Hurairah. Bila jumpa Nabi, saya nak tanya dia, betul ke Rasulullah ayat ke Abu Hurairah? Suruh ayat ke dia? Suruh ayat ke orang lain. Man qala la ilaha illallah mustayqinan fi qad dakhala al-jannah. Betul lah. Saya nak kata, pandangnya saya tak leh nak ayat hadis kepada semua orang baru-baru masuk Islam tak sesuai pada pandangnya saya. Saya bimbang dia jadi ittikal. Tu kalimah ittikal. Takut dia jadi over confident tu, jadi tak nak beramal belah mana. Duk main berzikir la ilaha illallah, la ilaha, duk jauh mana, duk ngati otak dia. Ngaji pun tak, takut jadi lagu tu. Dia panggil ilmu ilmu ke dia panggil? Ilmu ngati, ilmu zikir. Awak ngaji 40 tahun dengan saya zikir gini, lebih baik sehari saya berzikir dengan awak ngaji 40 tahun. Takut jadi lagu tu ya. Saya nak mata ayat sedikit tu anak tambah tu. Takut jadi etika. Kalau orang-orang hok kemah-kemah dah nak faham dah bab takdir ni tak apa. Tu kata saya nama. Gapo dia Nabi kata? Oh betul juga amu ayat tu mah. Jadi maknanya nak ayat kepada orang hadis ni kena orang hok mantap nah dengan ngaji. Kalau nak ayat kapung kena ayat jumlah panjang sepuan ayat ni. Kalau tidak ada duk main ngati lepas maya la ilaha illallah. Bila ni dia ada gia dia. Gia satu gini. Bila naik gia tu dia gerak ni. Oh dia ada gia. Dia bukan automatik, manual. Ana pun tak tahu rupanya ngatik ni ada gia dia. Kejut juga. Belok dia ana duk kira, ana kira sebab macam kali. Lebih kurang tak silap sekitar 60 kali, 40 kali nak cukup 100 tu. Dia masuk gia 4 tu kan. Logahlah. Jadi benda-benda gini bimbang. Cuba banyak ke Sayyidina kata tak boleh ayat benar. Nabi tu ilmu tu pandangan Sayyidina. Oh bahaya dia tak? Tu. Jadi maknanya setengah-setengah hadis ni bila kita nak kecek kena tengok audiens kita. Kalau tidak jadi bahaya. Mana tu kesilapan boleh berlaku pada takdir. Pada takdir. Dia jadi etika, jadi overconfident ingat tak apa itu Tuhan. Berapa hari ni 1000 kali dah ngatik. Lepas tu main-main sunat tu buatlah minggu depan. Dia jadi kurang ibadat. Apa? Sebab sudah berlaku ittikal. Silap faham terhadap hadis tadi. Tak boleh. Gitulah jadi kena faham molek. Jadi maknanya takdir ni adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala yang di luar pengetahuan kita, dan termasuk dalam takdir adalah mencari sebab untuk berjaya. Termasuk dalam takdir adalah mencari sebab untuk berjaya. Berjaya ataupun tidak, kita terima takdir seadanya. Komplit hak tu barulah orang panggil al-imanu bil qadar khairi wa syarri. Baru termasuk tu. Gitulah hadirin. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Jadi minggu depan ni kita bincang pula penyakit hak berat juga ni, buruk sangka ni. Ni penyakit paruh juga bapak kita ni. Ni lebih berat pada penyakit jantung lagi ni. Buruk sangka ni. Tu kita bincang minggu depan insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.